Pembelajaran hari ini dengan subtopik apakah kaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Dan pengetahuan sedia ada kamu iaitu jenis-jenis hubungan. Dan hubungan ini telah kamu pelajari dalam tajuk tingkatan 2 iaitu tajuk fungsi. Kamu boleh buat rujukan. Apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik? Ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax squared plus bx plus c. Manakala fungsi ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax squared tambah bx tambah c. So, apa yang kita nak bincangkan? Mari kita lihat. Dalam kuadratik, sebenarnya kita mempunyai 3 terma, iaitu yang pertama, ungkapan. Yang kedua, persamaan. Dan yang ketiga, fungsi. Jadi apa yang sebenarnya membezakan ketiga-tiga ini? Apa yang kita faham? Kuadratik, kuasa tertingginya mesti 2. Iaitu di sini. Jadi apa yang membezakan ungkapan? Ungkapan ialah keadaan ax squared plus bx tambah c. Sekadar itu sahaja. Tetapi persamaan, kamu ambil yang ini, kamu tulis balik. Ax squared tambah bx tambah c, tetapi mesti disamakan dengan kosong. Fungsi pula, kamu guna semula ax squared tambah bx tambah c, tetapi awak tak samakan dia dengan kosong. Awak samakan dia dengan fx. Nampak f ini? F ini bermaksud fungsi. Dan dia ada beberapa ciri dan syarat. Apa syarat-syarat dia? Untuk ungkapan, kamu tak boleh permudahkan. Dipermudahkan. Sama juga dengan fungsi. Fungsi, kamu hanya boleh faktorkan. Kamu tak boleh permudahkan atau hilangkan terus. Tetapi untuk persamaan boleh dipermudahkan. Okey, apa maksud dia? Contohnya, apabila kamu diberi soalan, ungkapan dua x squared tambah 3x tambah 1. Nilai ini adalah nilai ungkapan. Katakan kamu diberi 2x squared tambah 4x tambah 2. Maka nilai ini tidak boleh dipermudahkan untuk jadi x squared tambah 2x tambah 1. Perkara ini tidak boleh dilakukan. Salah. Ianya salah. Sebab ia adalah ungkapan. Sekiranya ia ditulis sebagai 2x squared tambah 4x tambah 2 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan. Persamaan. Bila persamaan, ia kita boleh
permudahkan dengan bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat x squared tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Ini dibenarkan. Tetapi sekiranya yang ini ditulis sebagai fungsi, maka fungsi ini tidak boleh dipermudahkan, tetapi ianya boleh difaktorkan. Nampak? So, perbezaan di sini adalah apabila ianya ungkapan, ia tidak boleh buat apa-apa. Tapi bila ia sama dengan 0, persamaan boleh dipermudahkan dan 2 yang ini akan hilang sebab kita dah bahagi. Tetapi apabila melibatkan fungsi, kamu tak boleh hilangkan 2 ni. Ia mesti kekal, kamu sekadar memfaktorkan. Jadi kita kembali pada pembelajaran kita. Mari kita lihat. Semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada 2 objek yang berbeza. Apa maksudnya? Mari kita lihat soalan ini. Kamu menggunakan pembaris dan menentukan satu titik. Dan kita lihat. Apabila saya memilih titik ini. Saya dapati pada titik yang sama iaitu 3, saya mempunyai 2 tempat yang mempunyai titik yang sama, iaitu persilangan pada graf fungsi kuadratik. Maka saya akan baca nilai di sini dan nilai di sini. Maka bilangan titik persilangan adalah 2 dan koordinatnya adalah, kita baca, kita dapati 1, 0.6 dan 3. 0.6, 3 dan juga 3.4 dan 3. Keadaan yang sama juga akan berlaku pada di sini. Contohnya saya mengambil titik di sini, iaitu titik pada koordinat Y adalah 4. Maka bila saya baca ke bawah, bila saya baca ke bawah, kita akan dapati ada 2 koordinat. Koordinat yang pertama ialah 0.6, 4 dan koordinat yang kedua 3.6 dan 4. Maka kamu lihat jawapan kamu pada bahagian Y mempunyai 2 jawapan. Tetapi pada titik X yang berbeza. Lihat, Y yang sama pada X yang berbeza. Maka keadaan ini kita sebut sebagai hubungan banyak kepada 1. Iaitu banyak nilai kepada 1 penyelesaian. Lihat, hubungan banyak kepada 1. Dan kita lihat pada bentuk graf. Dan saya ingin bincangkan tentang bentuk graf. Bentuk graf ini bergantung kepada A. Kamu dah belajar kan? AX squared tambah BX tambah C. Maka
A yang ini menentukan bentuk graf. Bentuk graf hanya ada dua bentuk, iaitu bentuk U dan bentuk N. U ini akan berlaku apabila kamu mempunyai A lebih daripada kosong, dan N apabila A kurang daripada kosong. Dan apabila mempunyai bentuk U, maka secara automatiknya kamu akan mempunyai titik minimum. Dan apabila A kamu kurang daripada kosong, graf berbentuk N, maka perjalanan kita akan naik sampai satu titik maksimum. Jadi ini adalah konsep kuadratik. Jadi kita boleh lihat di sini, bagi graf hanya terdapat dua bentuk graf, iaitu A lebih daripada kosong bentuk U, A kurang daripada kosong bentuk N. Dan bagi titik maksimum, graf berbentuk U akan mempunyai nilai minimum dan graf berbentuk N akan mempunyai nilai maksimum. Okey, mari kita lihat pada soalan. Fungsi kuadratik. Kamu tengok pada fungsi kamu yang diberi. Dari sini kita dapati bahawa nilai A adalah negatif 1/2. Jadi A kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, bentuk graf adalah N mempunyai titik maksimum. Dan koordinat maksimum akan didapati dengan menggunakan pengiraan. So sekarang kita belum lagi kira sebab ini menggunakan perisian. Kita lihat dulu untuk B. A kamu sama dengan 1. A itu adalah pasangan untuk X squared. Maka A lebih daripada kosong bentuk graf U dan kamu mempunyai titik minimum. Untuk C, A adalah negatif 2. Maka A kurang daripada kosong, bentuk graf N, titik maksimum. Ini agak simple. Dan kita lihat juga pada paksi simetri. So, apa itu paksi simetri? Tadi kita ada graf ni kan? So, dari paksi simetri ini adalah keadaan di mana ia membahagikan graf kamu betul-betul di tengah-tengah. Supaya bahagian ini ianya sama dengan bahagian yang satu lagi, iaitu bahagian ini. So, dia membahagi betul-betul di tengah-tengah. Sama juga untuk graf bentuk N. So, paksi simetri adalah garis yang membahagi graf itu kepada dua bahagian yang sama saiz. So, mari kita lihat. Paksi simetri. Macam mana kita nak tahu paksi simetri? Paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik adalah selari dengan paksi Y dan melalui titik maksimum atau minimum. Jadi bila bentuk graf U, ianya adalah titik minimum. Dan lihatlah, ini adalah titik minimum. Nilai X ini adalah paksi simetri. Lihat, sama juga untuk titik maksimum. Nilai M itu akan jadi paksi simetri. Dan kaedah ditulisnya adalah X sama dengan berapa. Itu cara kita tulis. Jadi untuk hari ini setakat itu sahaja. Kita akan berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya.